Hai, saya Dr. Manmohan, pakar ortopedik dan pakar tulang belakang daripada Hospital Columbia Asia Ceras. Dr. Man, sejak pandemik COVID-19 berubah menjadi endemik, sakit belakang ataupun back pain ni macam dah jadi new pandemik pula. So, boleh tak doktor terangkan apakah perbezaan sakit belakang yang biasa dan juga sakit belakang yang disebabkan oleh slip disc? Perbezaan di antara sakit disebabkan oleh slip disc dengan sakit yang bukan disebabkan oleh slip disc ada beberapa kriteria. Pertama ialah tempoh sakit dia. Kalau tempoh sakit dia lebih dari 6 minggu dan tak sembuh, dan kita rasa dia memenuhi satu kriteria untuk penyakit slip disc. Kebanyakan sakit tulang belakang ini akan sembuh secara sendiri tanpa rawatan pun dalam masa kurang dari 6 minggu. So kalau dia berlarutan lebih dari 6 minggu, kita risau this is slip disc. Itu kriteria pertama, tempoh sakit. Kedua ialah simptom-simptom selain sakit belakang. Contohnya, kalau pesakit kata kaki dia kebas, kaki dia rasa cramp, kaki dia rasa lumpuh, tak boleh gerak jari-jari, itu kriteria yang kedua. Kalau dia ada simptom kaki. Selain sakit belakang, simptom kaki juga adalah tanda utama untuk slip disc. Okay, so itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga ialah umur. Umur antara 20 hingga 40 tahun. Kalau kita dapati umur macam ini, dia lebih cenderung dapat slip disc. Yang keempat, adakah pesakit ini ada risiko untuk dapat slip disc? Contohnya aktiviti. Kalau angkat benda yang terlampau berat, jatuh, accident, pergi ke gym, angkat beban 100 kg, kita tahu ini risiko untuk slip disc. So ini ada beberapa kriteria yang kita pakai. Kita semua menggunakan perkataan slip disc, Dr. Man. Tapi apakah maksud disc ini? Di mana ia berada? Apa struktur dia? Apa fungsi dia? Disc ini sebenarnya berada di tulang belakang kita. Fungsi dia adalah untuk mengasingkan dua tulang. Dan dia ada beberapa fungsi lain. Okey, satu ialah untuk dapatkan pergerakan. So kita bergerak di atas disc. Okey, so pergerakan pun adalah disebabkan oleh disc. Fungsi kedua adalah untuk menampung shock. Okey, atau absorb shock. Contohnya kalau kita lompat, dia akan absorb on the shock. So fungsi disc yang kedua ialah absorb shock. Yang ketiga, dia bagi stability pada tulang belakang kita. Macam mana doktor confirmkan diagnosis ataupun keadaan kecederaan kepada disk? Okey, selalunya lepas kita mengambil sejarah pesakit dia dan kita dah buat pemeriksaan dan kita rasa pesakit ini ada slip disc, gold standard atau ujian yang paling bagus untuk confirm diagnosis ini adalah dipanggil MRI. Okey, dia sejenis ujian kita masuk di dalam satu terowong, dia tak ada radiasi langsung, tapi dia akan scankan tulang belakang kita supaya kita dapat kenal pasti level mana, kedudukan mana dan sejauh seteruk mana slip disc ini. Kalau kita dah confirm pesakit ini dah ada slip disc, rawatan dia sebenarnya start dengan paling basic. Katakan pesakit ini tak ada kelemahan anggota yang serius, dia cuma sakit belakang sahaja. So kita consider pesakit ini sebagai mild slip disc, bukan seteruk. Jadi kita start dengan very basic. Very basic maksudnya sejenis ubat untuk kurangkan radang, suruh pesakit rehat, berhenti aktiviti yang menyebabkan dia sakit dan letak ice pack dengan fizioterapi. Okey, selalunya rawatan ini akan kita buat selama 2 minggu. Katakan pesakit ini tak ada improvement lepas 2 minggu. Dan kita akan step up dengan fizioterapi session. Selalunya rawatan ini akan dibuat selama 6 minggu. Sebelum apa-apa keputusan yang kita buat untuk pembedahan ke atau prosedur. Katakan lepas 6 minggu pesakit ini tak ada banyak improvement dengan kaedah-kaedah yang kita pakai ini. So kita mungkin boleh suggest sejenis injection. Contohnya kaedah RFA atau laser. Ini bukan sebesar pembedahan tetapi boleh membantu pesakit dari segi sakit belakang. Dan akhirnya kalau semua kaedah-kaedah ini tak boleh membantu pesakit, dan kita akan cadangkan beberapa jenis pembedahan secara minimal invasive. Bukan pembedahan yang buka besar ke 20 cm. Usually 1 cm memadai untuk kita menyelesaikan masalah slip disc untuk pesakit. So kita selalu start with very basic to the end. Tapi kita akan bypass, katakan kalau pesakit itu datang dengan keadaan yang sangat teruk. MRI itu menunjukkan slip disc yang terlampau besar dan pesakit ada gangguan kencing, gangguan buai besar, kaki dia lumpuh, lemah yang boleh berlaku pada segelintir slip disc yang besar. Kita terus akan cadangkan pembedahan. Kita tak akan tunggu untuk fizio sebab ini adalah serius kalau ada kecederaan urat saraf. Kepada sesiapa sahaja yang sedang bertarung dengan sakit belakang, terutamanya kalau dah lebih daripada 6 minggu, dapatkan pemeriksaan doktor dan juga nasihat daripada doktor, perlu ataupun tidak you all buat ujian
MRI dan juga bincanglah dengan doktor tu apakah kaedah rawatan yang paling sesuai dengan keadaan dan juga sakit anda secara khusus dan juga spesifik. Terima kasih Dr. Manmohan Singh, pakar ortopedik dan juga tulang belakang Kelembir Asia Hospital Ceras. Saya Celoti Dr. Bala. Thanks for listening guys.